bertemu kembali dan sudah pasti pada jam ini kita ingin memberikan tumpuan juga kepada soal buruh dan juga produktiviti di Malaysia. Haris Ashraf Hassan, ada angka terkini yang kita perolehi. Bentangkan angkanya terlebih dahulu sebelum kita bincangkan lebih lanjut tentang angka-angka ini, Haris. Ya, sudah tentu kita nak melihat kepada dari segi jumlah buruh dan serta produktiviti untuk suku pertama 2022, dan angka yang saya kongsikan ini kita quote ataupun mengambil daripada data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM. Baik, pertamanya kalau kita nak melihat apa yang dinyatakan oleh DOSM, produktiviti pekerja per pekerja meningkat 2.7% pada suku tahun pertama 2022 dengan nilai ditambah per pekerja adalah RM23,129. Okey, jika anda dapat ditelitikan di sini, ianya peningkatan sebanyak 2.7% melibatkan produktiviti buruh per pekerja, manakala dari segi jumlah ataupun jumlah pekerja adalah 15 juta pekerja. Dan sudah tentu kita nak meneliti juga angka dari segi bagaimana produktiviti buruh ini dan juga nilai yang ditambah per pekerja ini. Di mana kalau kita menelitikan graf yang ada di sini, kalau nak dibandingkan, sudah tentu kalau kita bandingkan sewaktu COVID-19 melanda negara, tempoh PKP dan sebagainya, suku tahun pertama, kedua nampaknya jatuh dengan begitu ketara tahun 2020 dan kemudian ia kembali meningkat, dan tahun 2021 nampaknya jumlah ataupun jumlah mereka yang bekerja termasuklah dari segi nilai ditambah pekerja itu peningkatan yang begitu ketara di sini, dengan nilai yang ditambah peratusannya juga turut menunjukkan peningkatan. Tetapi ada sedikit penurunan sekitar pada suku ketiga 2021, dan apabila suku pertama 2022 kita menyaksikan bahawa nilai ditambah per pekerja adalah 2.7, dan dari segi nilai yang ditambah adalah 5.0 dengan jumlah pekerja adalah 2.2% pertambahannya. Meneliti juga kepada angka-angka ini, kita perlu melihat dari segi sektor. Kalau kita nak bandingkan, membuat perbandingan dari segi sektor, pertanian untuk suku pertama ataupun suku keempat 2021 nampaknya hanya RM12,192, iaitu peningkatan hanya 1%, tetapi suku keempat ataupun suku pertama 2022 peningkatannya begitu ketara 2.9% kepada lebih RM13,000. Tunjuk penurunan adalah bagi sektor pelombongan dan pengeluaran, dan selain daripada pembinaan, kita faham kita mempunyai isu juga daripada pekerja, tetapi realitinya di sini persoalan-persoalan yang sering kita bangkitkan di sini, Najib, adalah berkenaan dengan berapa ramai sebenarnya pekerja di Malaysia ini. Bagaimana kita nak memahami dari segi jumlah pekerja asing, kerana kalau kita lihat banyak pakar-pakar menyatakan bahawa dari segi jumlah pekerja itu tidak cukup. Hasil sebagai kita ambil contoh dalam bidang sawit, sebagai contoh, tidak dapat mengeluarkan, produktivitinya tidak sepenuhnya kerana tidak cukup pekerja. Jadi realitinya bagaimana sebenarnya, Najib, di Malaysia ini? Okey, itu yang kita bincangkan pada jam ini. Kita bawakan pakar ekonomi, ahli ekonomi Dr. Jomo Kwame Sundaram yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Jomo. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini, Doktor. Baru-baru ini menyifatkan bahawa data buruh dan juga produktiviti Malaysia ini adalah mengelirukan. Bantu kami untuk faham, Doktor. Ya, itu sebenarnya bukan saya yang kata demikian. Yang sebut itu ialah mantan Menteri Tenaga Pekerja pada tahun 2015. Ya. Pada waktu itu saya tidak ada di Malaysia, tapi saya kerja di Bangsa Bersatu pada waktu itu. Tapi menurutnya, kalau menggunakan angka-angka yang dikutipnya daripada Telco, dia anggarkan bahawa ada 6.7 juta pekerja asing di Malaysia. Pada waktu itu, menurut angka resmi, ada 2.2 pekerja asing di Malaysia. Implikasinya 4.5 ataupun 4,5 juta pekerja itu tidak diambil kira. Bagaimana ini boleh berlaku? Kerajaan Malaysia dan Jabatan Statistik mengambil kira pekerja yang kerja di Malaysia secara sah. Mereka yang kerja tanpa izin itu tidak diambil kira. Maka akibatnya kita tidak mengambil kira 4,5 juta pekerja. Kalau kita lihat jumlah pekerja di Malaysia pada waktu itu,
dikatakan ada 15 juta, termasuk pekerja asing sah. Ya. Itu bermakna bahawa 1/3, ya, iaitu kalau kita ambil kira yang tidak sah itu jumlahnya menjadi lebih kurang dekat dengan 20 juta lah. Jadi 13 juta pekerja Malaysia, 20 juta jumlahnya, itu bererti bahawa ada 2/3. Ya, 2/3 daripada pekerja Malaysia itu terdiri daripada rakyat Malaysia. Ya, 1/3 itu terdiri daripada orang asing. Ya, termasuk mereka yang tidak sah. Ya. Jadi kalau kita mengambil kira implikasinya, kita dapati bahawa sebenarnya sebahagian besar daripada pekerja yang kerja di Malaysia ini tidak diambil kira kerana ada arahan yang diberi kepada Jabatan Perangkaan, hanya mengambil kira mereka yang kerja secara sah dan mengambil kira mereka yang menjadi warga negara. Ya, jadi yang lain itu tidak diambil kira. Jadi itu punca kita dapat bahawa angka-angka tentang tenaga kerja dan juga angka-angka tentang produktiviti itu semua tak boleh dipakai. Satu sumber masalah lain ialah di sektor perkhidmatan, produktiviti, terutama sekali di sektor perkhidmatan kerajaan, produktiviti itu dikira dengan mengambil kira gaji pekerja. Ya, jadi kalau gaji itu, kalau bilangan pekerja itu dulu bila Tun Mahathir berhenti pada tahun 2003, lebih kurang 850,000 pekerja. Sekarang di sekitar 1.7 juta pekerja. Itu dua kali ganda, ya, daripada yang jumlah dulu. Tetapi bukan gaji, tetapi pampasan-pampasan yang lain telah banyak bertambah. Jadi akibatnya kita dapati bahawa apa yang diterima oleh pekerja dalam sektor awam itu banyak meningkat, ya, kerana dua kali ganda dan juga kerana pampasannya lebih. Jadi kita dapati bahawa itu diambil kira sebagai produktiviti mereka. Ya, apakah produktiviti itu meningkat sebanyak itu boleh dipersoalkan, ya. Dan oleh kerana itu kita dapati bahawa perkiraan tentang produktiviti dan sebagainya mengelirukan. Doktor, bagaimana kita nak memahami implikasinya apabila kita lihat bahawa seperti yang dinyatakan mungkin terdapat sedikit kekeliruan dan juga dari segi pengiraan tidak menggambarkan realiti sebenar produktiviti buruh itu sendiri. Apa implikasinya dalam situasi ini? Implikasinya sebenarnya kita tidak berhadapan dengan masalah utama, iaitu kita banyak bergantung pada pekerja asing, termasuk mereka yang kerja tanpa izin. Ya, dan itu satu realiti. Sebenarnya kalau kita mengambil kesempatan daripada pandemik, ya, pada waktu pandemik sebenarnya pekerja-pekerja walaupun tanpa izin mereka boleh membawa COVID-19, ya. Jadi sepatutnya kita kenakan kita bagi suntikan kepada mereka, dan pada waktu itu kita mengesahkan mereka. Jadi kalau kita mengesahkan mereka, kita dapat kawal keadaan. Kalau ada banyak pekerja yang tidak sah di Malaysia ini, mereka sukar dikawal, kita sukar mengambil kira, kita sukar melihat masalah-masalah yang timbul kerana mereka ini boleh dikatakan semacam dalam ekonomi gelap, ya, yang nak elakkan pihak berkuasa dan sebagainya. Dan apabila implikasinya kita banyak mengelurkan diri sendiri kerana kita tidak mengambil kira bilangan pekerja yang sebenarnya ada di Malaysia. Anggaran kita tentang produktiviti sudah tentu akan naik, ya, dan sebagainya. Jadi kita tidak sebenarnya mempunyai
pemahaman yang mendalam dan tepat tentang soal ekonomi Malaysia. Kalau misalnya pekerja asing tidak ada di Malaysia, saya rasa sebahagian besar daripada sektor pertanian itu tidak akan terus tumbuh, ya, kerana sudah ramai yang bergantung kepada buruh-buruh asing ini. Begitu juga kalau kita lihat sektor pembinaan dan beberapa sektor lain, termasuk sektor yang sediakan makanan dan sebagainya, mereka sudah menjadi sebahagian daripada darah daging ekonomi kita. Dan kalau kita terus menafikan kehadiran mereka dalam ekonomi kita, kita sebenarnya kita hanya mengidurkan diri kita sendiri dan mengidurkan dunia juga. Ya, implikasinya cukup banyak, ya. Tetapi kalau kita nak pergi satu persatu itu sudah tentu akan mengambil masa lah, ya. Doktor, terakhir sekali secara ringkasnya, adakah dengan data yang kurang tepat ini tidak menggambarkan keadaan sebenar ini menyebabkan dasar yang kita ambil untuk sesuatu masalah yang ingin diselesaikan itu tidak kena pada sasarannya? Ya, sudah tentu ada banyak masalah yang tidak kena. Misalnya soal sekarang, ya, ramai rakyat Malaysia ini yang mengadu, yang marah kerana gaji itu mereka menganggap terlalu rendah, tidak bertepatan, dan saya setuju. Ya, sebab kita sudah lama tangguhkan soal kenaikan gaji minima dan sebagainya. Ya. Jadi ini satu masalah cukup besar. Ya, bukan kerana rakyat Malaysia ni malas, tetapi kalau pampasan yang mereka terima itu tidak sesuai, sudah tentu mereka tak nak kerja dalam keadaan, terutama sekali kerja-kerja yang teruk, kerja-kerja yang dianggap kotor dan yang menghinakan dan dengan upah yang cukup rendah. Jadi masalah soal upah ini adalah akibat daripada penafian kita tentang pentingnya pekerja asing, dan kalau kita terus, ya, kita kononnya sudah dekat dengan nak jadi negara kaya, nak jadi negara maju itu. Tetapi kalau kita menjadi negara maju kerana kita tidak mengambil kira kehadiran dan sumbangan pekerja-pekerja asing ini, sudah tentu kita mengedurkan diri kita sendiri, ya. Jadi sepatutnya kita mengambil, kita ada dasar-dasar yang dapat naikkan pampasan pekerja supaya mereka dapat upah yang setimpal dan juga keadaan di tempat kerja itu lebih selamat dan sebagainya. Ya. Dan sudah tentu orang muda kita dan orang lain juga akan nak kerja. Bukan rakyat Malaysia ini bukan malas, tetapi kalau gaji itu tidak setimpal, sudah tentu mereka tak nak kerja. Jadi itu bagi saya pokok, ya, isu pokok. Satu lagi sudah tentu adalah soal kalaulah kita tidak menaikkan kadar pencapaian dari segi misalnya ilmu hisab dan sains dan sebagainya. Sudah tentu kita tidak akan jadi negara kaya kalau kita tidak ada tenaga kerja yang sesuai. Jadi soal pendidikan itu menjadi penting, ya. Jadi ada sebenarnya banyak implikasi ini, ya. Dari segi kesihatan dan dari banyak segi yang lain lah, ya. Ya. Okey, Dr. Jomo, terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini. Kami hargai buah fikiran Dr. Jomo itu. Kami akan muatkan di laman web kami extraordinary.com. Dr. Jomo Kwame Sundaram, ahli ekonomi dan juga pakar ekonomi, mengulas tentang keadaan data buruh dan juga produktiviti di Malaysia pada ketika ini, bagaimana untuk membaca realiti dan pada masa sama untuk memahami impaknya terhadap dasar yang kita laksanakan pada ketika ini.